Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan khotbah bertajuk Rahsia Kerajaan Syurga dan Kristus. Mari kita buka buku Matius bab 13. Dalam buku Matius bab 13 ayat 11 tertulis, jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahsia kerajaan syurga, tetapi kepada mereka tidak. Kerana siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Yesus memberitahu kita tentang orang yang dibenarkan untuk mengetahui rahsia kerajaan syurga dan orang yang tidak dibenarkan. Antara banyak rahsia kerajaan syurga, ada satu yang harus kita tahu pada hari ini. Itu adalah menyadari dan mengenal rahsia Tuhan, yaitu Kristus. Mari kita lihat buku Kolose bab 2 ayat 2. Bab 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahsia apa? Alkitab berkata bahawa mengenal rahsia Tuhan adalah menyadari dan menemui Kristus yang datang ke bumi dalam badan, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahsia Tuhan, yaitu Kristus. Jika kita menyadari Kristus, apakah yang dapat kita terima melaluinya? Ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saya percaya bahawa semua ahli keluarga syurgawi akan dapat mencari Kristus dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Atas sebab itu, Tuhan buat semua ajaran dalam 66 buah buku Alkitab menjadi perumpamaan. Tuhan berucap dalam perumpamaan untuk mencari anak-anak yang hilang dan mempimpin mereka ke syurga. Dia datang ke bumi secara rahsia. Kini, kita hidup pada zaman apabila dia datang secara rahsia untuk mencari satu demi satu anak. Bukan? Sebab itulah kita memanggil zaman ini sebagai zaman Roh Kudus. Bilakah zaman Roh Kudus bermula? Perumpamaan pokok arah dipenuhi melalui kemerdekaan Israel pada tahun 1948. Selepas itu, kerja penyelamatan pada zaman Roh Kudus pun bermula. Kalau begitu, kita harus ada kebijaksanaan untuk mengenal Kristus yang datang pada zaman Roh Kudus. Jika kita tidak menerima Kristus, kita tidak akan faham banyak rahsia syurga yang ingin diajar olehnya. Namun, hari Sabat sudah menjadi wajar kerana kita menerima ajaran bapa dan ibu syurgawi. Bukan? Paskah dan peraturan untuk perempuan bertudung adalah wajar buat kita. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah wajar bagi kita. Betul? Namun, itu adalah sangat susah untuk difahami oleh dunia. Kenapa begitu? Mengapakah mereka tidak mengenal rahsia kerajaan syurga? Kerana hal itu tidak dibenarkan dan disembunyikan. Namun bagi umat Tuhan, Dia biar mereka mengetahui semuanya. Jadi, sangat mudah untuk kita memahami kebenaran, tetapi sangat susah bagi orang di dunia untuk memahaminya. Apabila Yesus menjelaskan tentang makna dari syurga, yaitu roti hidup, banyak orang yang mengikut dia berkata, apakah maksud kata-kata ini? Sangat susah untuk difahami. Kemudian, mereka semua meninggalkannya. Rekod ini ada dalam buku Yohanes bab 6. Hari ini, mari kita pasang telinga rohani yang diberi oleh Tuhan dan mendengar firman air kehidupannya. Sekarang, mari kita lihat bahagian tentang Kristus yang akan muncul pada akhir zaman Roh Kudus. Buku Wahyu, bab 5. Bab 5, ayat 1 tertulis,
Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu, dan membuka meterai-meterainya, tetapi tidak ada seorang pun yang di syurga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, kerana tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Inilah wahyu yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Agar umat Tuhan diselamatkan, semua kebenaran yang disembunyikan oleh Tuhan dalam Alkitab harus didedahkan sepenuhnya. Namun, apakah yang terjadi sebaliknya? Semuanya dimeteraikan sehingga tiada seorang pun dapat mengetahui kebenaran. Apabila Rasul Yohanes melihat situasi ini, dia berasa sedih dan berfikir, kalau begitu, siapa di bumi dapat diselamatkan? Ketika dia sedang menangis, salah seorang penadua datang dan berkata kepadanya, mari kita lihat ayat 3 sekali lagi. Adakah sesiapa dapat, tetapi tidak ada seorang pun yang di syurga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, kerana tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Penadua itu menenangkannya dan berkata bahawa hanya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, berkuasa dan dapat membuka firman Tuhan, kebenaran, kehidupan. Kalau begitu, siapakah tunas Daud? Mari kita lihat tunas Daud, ialah siapa dengan membuka buku Wahyu bab 22. Buku Wahyu bab 22 ayat 16 tertulis, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah apa? Tunas, yaitu keturunan Daud. Buku Wahyu bab 5 tertulis, tunas Daud dapat membuka gulungan kitab dan 7 meterainya. Maksudnya, siapa harus datang agar rahasia Tuhan didedahkan sepenuhnya? Yesus Kristus, yaitu tunas Daud. Meskipun itu ialah Yesus, apabila Rasul Yohanes melihat wahyu ini, 60 tahun lebih sudah berlalu sejak Yesus yang datang kali pertama dilahirkan di Bethlehem, menjalankan pelayanan di Nazaret, dan naik ke syurga. Kalau begitu, Yesus yang disebut di sini bukanlah Yesus yang datang kali pertama, tetapi Yesus yang datang kali kedua. Jadi, bagaimanakah kita dapat mengenal Yesus yang datang ke bumi buat kali kedua? Kini, ada banyak Kristus palsu mendakwa sendiri sebagai Yesus yang datang kali kedua. Bagaimanakah kita dapat membezakan mereka? Menurut buku Yohanes 45 ayat 39, Yesus berkata, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, bukan? Akhirnya, semua jawapan ada dalam Alkitab. Jika Kristus tidak datang buat kali kedua, 66 buah buku Alkitab tidak akan dapat dibuka. Manusia tidak akan jumpa kebenaran, yaitu jalan untuk kembali ke syurga. Kita dapat memahami hal ini sejelasnya melalui wahyu Rasul Yohanes, bukan? Tuhan menghubungkan kebenaran Kristus yang datang kali kedua dengan ramalan tentang Daud. Mari kita lihat ramalan ini dalam buku Yehezkiel bab 34. Mari lihat ramalan dalam buku Yehezkiel bab 34 ayat 4. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ayat 5.
Dengan demikian, mereka berserak. Oleh kerana gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu, domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Babak dalam buku Yesaya bab 34 ini. Selepas Yesus datang ke bumi, dia mengisytiharkan Injil, iaitu kebenaran Paskah Perjanjian Baru kepada seluruh bangsa di dunia. Bangkit dari antara orang mati, dan biar murid-muridnya menyaksikan kebangkitannya. Pada hari yang ke-40, dia naik ke syurga dari Bukit Zaitun. Selepas itu, para rasul mempunyai harapan syurga yang diberi oleh Kristus. Dengan iman kuat bahawa kematian pun tidak dapat mengikat Kristus, mereka mulai menginjil dengan sungguh-sungguh. Mereka pergi memperkenalkan kerajaan syurga dengan berazam untuk mempimpin semua manusia ke dunia yang akan datang, iaitu syurga yang diajar oleh Kristus. Maksudnya, mereka menginjil. Dengan hati yang membara-bara, mereka menginjil kepada jiran dan juga kawasan yang jauh. Ahli-ahli menginjil dengan sungguh-sungguh pada zaman gereja awal. Apabila 100, 200 tahun berlalu, orang mulai hilang semangat iman terhadap Kristus. Kemudian, hari Sabat dimansuhkan pada tahun 321 Masehi. Pada masa itu, ada agama yang disebut Mitraisme, yang mempercayai dewa matahari, dan yang menjadi agama utama di Rom. Memandangkan banyak orang di Eropah dan Asia beragama Kristian, para pemerintah cuba mengintegrasikan hal-hal agama ke dalam politik. Dalam proses ini, ibadah hari Ahad muncul. Kemudian, apakah yang hilang pada tahun 325 Masehi? Paskah dimansuhkan. Sama seperti ramalan dalam buku Yesaya bab 34, domba-domba Tuhan berserak, menggembara di semua gunung dan bukit yang tinggi. Tiada sesiapa pun yang menjaga. Semua roh yang terbiar akhirnya menjadi makanan syaitan. Selepas zaman kegelapan, siapakah harus datang? Dan barulah semua masalah ini diselesaikan. Nabi Yesaya meramalkan bahawa semua masalah ini akan diselesaikan apabila Daud yang diramalkan muncul. Mari kita lihat apa itu. Bab 34 ayat 5. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu, domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Memandangkan tiada orang yang mencari dan menjaga domba-domba, ramalan berkata bahawa Tuhan sendiri akan datang ke bumi ini dalam badan. Ayat 9. Ayat 9 tertulis, oleh kerana itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Tuhan, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan, Tuhan, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku tak akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat ke mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Sini, hari berkabut dan hari kegelapan bermaksud akhir zaman. Tuhan berkata bahawa dia sendiri akan cari mereka pada hari yang sebegitu. Ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Ayat 15. Aku sendiri akan apa? Menggembalakan domba-dombaku.
dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan. Memandangkan tiada yang menjaga, akhirnya Tuhan memberi firman ramalan bahawa Dia sendiri akan datang ke bumi dalam badan dan memimpin kawanan. Dia sendiri akan melakukannya. Mari kita lihat ayat 23. Ayat 23 tertulis, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu siapa? Daud, hamba-Ku. Dalam ayat 15, Tuhan berkata, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dalam ayat 23, Dia berkata, aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala, yaitu Daud, hamba-Ku. Teruskan. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Ayat 24. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Tuhan mereka serta hamba-Ku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Sini, Tuhan sendiri akan datang ke bumi pada hari berkabut dan hari kegelapan, yaitu akhir zaman. Dia akan menggembalakan kawanan dombanya sebagai gembala. Dia akan datang ke bumi ini dalam nama siapa? Dia akan datang dalam nama Daud. Ramalan ini ditulis kira-kira 450 tahun selepas Daud meninggal dunia. Adakah ini bermaksud bahawa Daud yang sudah mati akan bangkit dan memimpin umat Tuhan pada akhir zaman? Sini, Daud merujuk kepada siapa? Menurut buku Wahyu bab 22 ayat 16, Dia ialah Kristus yang datang kali kedua, yang akan memenuhi semua kerja ini. Anda sudah tahu buku Ibrani bab 9 ayat 28. Berapa kali Dia akan datang ke bumi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia? Dia akan datang bagi kali kedua. Melihat firman ini, kita tahu bahawa jika Kristus tidak datang ke bumi ini dalam badan manusia, pasti tiada orang dapat membuka jalan ke syurga bagi manusia, bukan? Menurut Yesaya 34 ayat 15 dan 24, Tuhan sendiri akan datang ke bumi ini dalam nama Daud. Mari kita pergi ke bab 37. Bab 37 ayat 24 tertulis, maka hamba-Ku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan-Ku dan apa? Melakukan ketetapan-ketetapan-Ku dengan setia. Adakah ini bermaksud bahawa hukum dan ketetapan Tuhan dipatuhi sebelum kemunculan Daud? Hanya selepas kemunculan Daud, barulah umat Tuhan dapat menurut hukum dan melakukan ketetapannya dengan setia. Maksudnya, Daud harus melakukan apa terhadap hukum kebenaran Tuhan yang sudah hilang dan musnah? Dia harus memulihkannya. Hanya apabila dia memulihkan hari Sabat yang dimansuhkan pada tahun 321 Masehi dan Paskah yang dimansuhkan pada tahun 325 Masehi, kita dapat mengikut hukum Tuhan dan mematuhi ketetapannya dengan setia, bukan? Sebelum itu, kita beribadah pada hari apa? Kita beribadah pada hari Ahad. Adakah itu hukum Tuhan? Tidak. Kita mulai mengikut hukum Tuhan dan melakukan ketetapannya dengan setia hanya selepas Daud muncul. Ajaran siapakah yang kita terima? Kita menerima ajaran Kristus yang datang kali kedua, yang datang dalam nama Daud. Hal ini tertulis di mana? Jika kita membaca dari buku Mika bab 4 ayat 1, Dia bagaimana? Mengajar kita jalan-jalannya pada akhir zaman, bukan? Menurut para nabi dan ramalan Alkitab, Tuhan akan datang ke bumi ini dalam nama siapa? Dia akan muncul di bumi ini dalam nama Daud dan akan menjadi raja kita buat selama-lamanya. Teruskan dengan ayat 25. Ayat 25 tertulis,
Mereka akan tinggal di tanah yang ku berikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cici mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk berapa lama? Selama-lamanya. Tempoh pelayanannya tidak tamat selepas 5 tahun. Raja untuk selama-lamanya. Ayat 26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian apa? Perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak. Dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Jika Daud tidak muncul, kita tidak dapat menjadi umat Tuhan. Ini kerana kita tidak berada dalam Tuhan atau di dalam Sion. Jika Daud tidak datang, Sion tidak dapat didirikan. Bagaimanakah kita dapat tinggal di Sion? Bagaimanakah kita dapat menurut dan melakukan ketetapan, peraturan dan hukum Tuhan? Sebelum kita memasuki kebenaran, sebelum diajar oleh Bapa dan Ibu Syurgawi, kita tidak tahu hari Sabat. Kita menyangka bahawa ibadah hari Ahad adalah betul. Kita fikir bahawa kita harus sambut Christmas dan semuanya ada dalam Alkitab. Kita berfikir sepatutnya ada kerana semua gereja menyambutnya. Selepas menerima kebenaran, barulah kita tahu bahawa hal sebegitu tiada dalam Alkitab. Kita sangat terkejut dan berfikir, bagaimanakah mereka boleh buat apa yang bukan ajaran Tuhan? Semalam, ada pembentangan pelajar universiti amat menyentuh hati saya. Apabila kelab-kelab gereja lain berkumpul dan memfitnah kebenaran kita, pelajar kita berkata, kami akan mendengar kata-katamu. Jika Alkitab mengajar kita untuk menyambut ibadah hari Ahad dan Christmas. Setelah itu, mereka semua berundur satu demi satu. Saya berfikir, para belia Sion betul-betul luar biasa. Bagaimanakah mereka ada keyakinan seperti itu? Ini kerana mereka telah belajar daripada Daud yang diramalkan menurut Alkitab. Kalian juga mendengar dan mempelajari ajaran daripada Daud, bukan? Jadi Tuhan berkata, kamu akan menurut hukumku dan melakukan ketetapanku dengan sedia. Orang yang belum menerima Daud yang diramalkan tidak boleh menjadi umat Tuhan seperti yang disebut dalam ayat 27. Kepadamu yang menuruti hukumku dan melakukan ketetapanku dengan sedia, aku akan memberi perjanjian baru yang kekal. Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan menyatakan kita dalam ramalan ini. Bukankah perjanjian yang kekal dan perjanjian damai bermaksud perjanjian baru? Kalau begitu, siapakah dia yang membawa dan mendirikan perjanjian baru? Mari kita lihat beberapa bab yang dibuktikan oleh Nabi Yeremia. Buku Yeremia bab 31. Mari kita lihat buku Yeremia bab 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku, siapakah aku? Tuhan Yehova. Tuhan akan mengadakan apa? Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kalian semua, adakah kata-kata ini susah difahami? Apabila seseorang datang dan berkata, aku mendirikan perjanjian baru, kita harus kenal dia sebagai siapa? Ada banyak firman dalam Alkitab agar kita dapat faham dengan mudah. Tetapi, mereka melihat dan tidak menganggap. Mereka mendengar namun tidak mengerti. Mereka mau namun tidak faham. Jadi, siapakah harus datang? Tuhan. Kita akan memahami semuanya hanya apabila Tuhan Daud datang dan memberitahu kita semua hal ini. Ramalan berkata bahawa hanya selepas itu, umat Tuhan dapat belajar, menyedari dan melakukan ketetapan Tuhan dengan setia. Menurut buku Yeremia bab 31 ayat 31, Tuhanlah yang akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
Pada zaman Bapa, Tuhanlah yang meramalkan perjanjian baru. Pada zaman Anak, siapakah yang mengadakan dan mengisytiharkan perjanjian baru? Dalam buku Lukas bab 22 ayat 20, Yesus berkata apa ketika dia memberi roti dan air anggur Paskah? Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Semasa menyambut Paskah, Yesus Kristus menubuhkan perjanjian baru. Yehova pada zaman Bapa, Yesus Kristus pada zaman Anak, dan Kristus Ansang Hong, yaitu nama baru Yesus pada zaman Roh Kudus, menyedarkan anak-anak sepenuhnya jalan kebenaran perjanjian baru. Apakah yang terjadi dengan perjanjian baru? Ia dimansuhkan. Sama seperti ramalan buku Daniel bab 7 ayat 24 hingga 25, Iblis melakukan apa terhadap waktu dan hukum, dia mengubah sepenuhnya. Dalam keadaan yang terdesak seperti itu, siapakah harus datang? Tuhan berkata, aku sendiri akan pergi. Aku sendiri akan menjadi gembala dombaku. Menurut ramalan buku Mika bab 4, Tuhan telah muncul di Sion pada akhir zaman dan mengajar kita kebenaran satu persatu. Dia mengajar kita perjanjian baru. Jadi Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian baru. Kalian semua, sila perhatikan buku Yeremia bab 31 ayat 31. Siapa akan mengadakan perjanjian baru? Kita tidak boleh mengelak ramalan. Kebenaran perjanjian baru hanya didirikan oleh Tuhan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat didirikan oleh nabi atau pastor atau seorang ahli gereja menemuinya selepas banyak membaca Alkitab. Itu sama sekali tidak mungkin. Walaupun banyak tesis diterbitkan setiap tahun di universiti teologi di seluruh dunia, tiada satu pun yang berkata kita harus sambut Paskah perjanjian baru. Tahukah kenapa? Kerana ramalan berkata siapa yang akan menubuhkannya, memandangkan ini ialah kerja yang harus dibuat oleh Tuhan, tiada sesiapa pun boleh melakukannya. Teruskan dengan ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi apa? Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Bab ini juga ada dalam buku Yeskel bab 37. Dalam buku Yeremia bab 31, Tuhan menegaskan perjanjian baru dan berkata, aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dalam buku Yeskel bab 37, Taurat akan muncul dan orang akan menuruti hukum serta ketetapan Tuhan melaluinya. Pada masa itu, Tuhan akan berkata, aku akan menjadi Tuhan mereka. Mereka akan menjadi umatku. Semuanya ialah ramalan yang sama. Siapakah yang mengajar kita kebenaran perjanjian baru serta jalan kehidupan kekal dan membuka jalan penyelamatan syurga? Kalau begitu, siapakah Kristus Ansang Hong yang datang ke bumi menurut bukti-bukti Alkitab dan para Nabi? Dia ialah Tuhan kita. Bukankah Nabi Yesaya mengatakan ini dalam buku Yesaya bab 25? Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah siapa? Tuhan kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Bukan pada zaman Bapa atau pada zaman Anak. Jika tunas tahu tidak datang ke bumi pada akhir zaman Roh Kudus, semua orang di dunia tidak akan mengetahui kebenaran Ibu Surgawi. Kerana siapa perlu mengajar kita?
Menurut ramalan Nabi Yesaya dan ramalan buku Kejadian bab 3, Tuhan Bapa harus menyertakan anak-anaknya terhadap kebenaran ini. Jadi Bapa bahkan menjelaskannya dalam nota tulisan tangannya, sekiranya ada anak yang kurang memahami Alkitab. Elisha mengikut Elia, Yosua mengikut Musa, Petrus mengikut Yesus, dan aku mengikut Ibu. Bapa Surgawi sendiri mengesahkannya dengan tulisannya. Namun, orang masih mengucapkan kata-kata fitnah terhadap Tuhan Ibu. Bagaimanapun, kita hanya perlu ikut ajaran Bapa. Saya mau pergi ke syurga. Kalian semua juga mau pergi ke syurga. Jadi, kita tidak boleh berhenti berjalan ke syurga meskipun kadangkala ada kesusahan. Bukan? Kerana inilah jalan kebenaran. Janganlah kita berputus asa di jalan ini. Kerana itulah jalan ke syurga yang dibuat oleh Tuhan. Saya harap semua ahli keluarga syurgawi jangan kehilangan iman terhadap ajaran Bapa syurgawi, iaitu kebenaran perjanjian baru dan Ibu syurgawi, iaitu realiti perjanjian baru sehingga kita memasuki kerajaan syurga yang kekal. Sekian, terima kasih.